Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nar 'azaban لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه. قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seorang penghuni neraka yang azabnya paling ringan. Kata Tuhan, "Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha." Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada satu penduduk neraka yang kena azab paling ringan. Tuhan kata kat dia, kalaulah sekiranya kamu ada kekayaan seluruh isi dunia dan segala isi kandungannya, kalau kamu ada kekayaan, apa yang ada atas dunia, segala isi kandungan dunia tu kamu punya, akunta muftadiyan biha, adakah kamu sanggup bagi semua kekayaan itu untuk nak lepas kamu daripada api neraka? Dia ni kena masuk neraka dan dia kena azab paling ringan. Azab yang paling ringan tu dia tak boleh tahan. Dia bukan penduduk neraka yang kena azab paling berat. Dia penduduk neraka yang kena azab paling ringan. Tak ada orang lebih ringan daripada dia. Dia orang yang kena azab paling ringan dalam neraka. Tuhan tanya dia, kalaulah sekiranya hang ada kekayaan, seluruh isi bumi ni apa juga kekayaan hang punya, hang sanggup tak bagi kekayaan tu untuk tebus diri hang keluar daripada neraka? Fayaqul, jawab dia ni, na'am. Dia kata, aku sanggup. Kalau semua kekayaan yang ada di atas muka bumi ni aku punya, aku sanggup bagi semua tu, janji aku tak kena azab ni. Padahal azab yang dia kena tu azab paling ringan. Fayaqul, maka Tuhan kata dekat dia, qad aradtu minka ahwana min hadha.
Wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik ahsabu. Tuhan kata dulu masa kamu ada di dalam sulbi Adam, masa kamu belum keluar di atas muka bumi ni lagi, masa kamu ada dalam rahim mak kamu lagi, aku minta kepada kamu satu benda senang aja. Tentu ingat balik dalam Quran, dia ada cerita kita masa duduk di dalam alam roh. Tuhan dah tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Semua roh kita masa tu jawab, bahkan syahidna, kami naik saksi bahawa engkau Tuhan kami. Tuhan ungkit balik benda ni di akhirat itu. Tuhan ungkit balik. Tuhan kata ingat balik masa hampa duduk di dalam rahim mak hampa dulu, masa hampa duduk di dalam alam roh dulu, aku minta dekat hampa satu benda, suruh hampa buat. Benda tu ringan aja, benda tu senang aja. Aku tanya hampa masa tu, alastu bi rabbikum, betul tak betul aku ni Tuhan hampa semua? Qalu bala syahidna. Masa tu hampa semua mengaku, sesungguhnya hampa naik saksi, aku Tuhan hampa. Aku minta dekat hampa masa tu satu aja, dia kata alla tusyrik, minta supaya hampa tidak buat benda syirik. Ni aja aku minta. Ahsabuh, cukup. Aku nak yang tu aja, aku tak nak lain. Aku tak minta tiap-tiap bulan hampa bank in duit dekat aku. Aku tak minta tiap-tiap bulan hampa bayar hasil daripada udara yang hampa duk sedut hari-hari. Aku tidak minta dekat hampa tiap-tiap bulan suruh bayar hasil rezeki yang aku bagi. Aku tak minta apa pun dekat hampa. Aku minta satu aja, mengaku kata aku Tuhan hampa. Tu saja. Maknanya bila kita mengaku Allah Tuhan kita, makna dia apa? Makna dia Tuhan kata apa pun, sami'na wa ata'na. Kalau kita mengaku kata Allah Tuhan kita, 30 juzuk Quran kita pakai semua. Kalau kita mengaku kata Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Allah hantar mai suruh pimpin kita, Nabi itu apa dia kata, kita buat semua. Tuhan ungkit balik benda ni. Tuhan kata, aku minta dekat hampa dulu satu aja, suruh terima kata aku Tuhan hampa, jangan syirik aku dengan satu benda pun. Aku tak minta benda yang lebih teruk, aku tidak minta benda yang berat, aku tidak minta benda yang hampa tak boleh buat. Aku minta satu benda yang hampa tentu boleh buat, tapi malangnya hampa tak buat. Kerana bantah, kerana engkar, kerana tak mau buat tu. Kerana tu, hari ni aku masukkan hampa ke dalam neraka. Dan hari ni, hampa ditakdirkan kena azab paling ringan di dalam neraka. Azab yang paling ringan tu, hampa tak sanggup tanggung, hampa tak sanggup nak terima, hampa tak sanggup nak hadapi. Azab yang paling ringan tu, sehingga akan hampa sanggup berapa banyak kekayaan yang ada dekat hampa, hampa sanggup bagi dekat Tuhan dengan syarat Tuhan lepas hampa daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala wala udkhilakan nar. Tuhan kata, kalaulah masa hampa hidup dulu, hampa buat benda yang aku minta ni. Kalaulah masa hidup dulu hampa buat benda hak senang ni, hak aku minta suruh buat ni benda senang. Kalau benda ni hampa buat masa di atas dunia dulu, wala udkhilakan nar. Aku janji dekat hampa, aku tak masuk hampa dalam neraka hari ni. Fa'abaita illa syirk. Tuhan kata, tapi malangnya hampa engkar apa yang aku suruh, dan hampa pilih untuk syirikkan aku dengan benda yang tak patut disyirikkan aku dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Tuhan kalau dia janji manusia yang dia bagi hidup ni satu hari akan mati, janji Tuhan betul. Satu hari kita mati. Tuhan kalau dia janji manusia satu hari mati, bila mati dia akan masuk satu alam baru. Nama alam tu alam barzakh. Kubur itu alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam mula untuk masuk alam akhirat. Nabi kata innal qabra
awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal-awal rumah untuk alam akhirat. Tuhan janji benda ni, semua manusia tak boleh lari daripada janji ni, melainkan manusia pasti akan masuk alam kubur, dia pasti akan jumpa dengan alam barzakh, dia pasti akan masuk dalam alam akhirat. Kalau Tuhan janji manusia yang mati ni, aku akan bangkitkan mereka esok ni, mereka ada dua tempat saja. Sama ada mereka akan pergi ke jannah, syurga, ataupun mereka akan pergi ke nar, ke neraka. Maka Tuhan pasti akan tunaikan janji dia, manusia, wa imma syurga, wa imma neraka. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW beritahu dekat kita, mati kita esok, kita akan jumpa benda ni. Dan dalam hadis ni juga kita faham bahawa nama kata manusia ni, dia tak boleh tahan azab Tuhan. Belum kena azab yang teruk lagi, dia dikenakan azab yang paling ringan di dalam neraka. Azab yang paling ringan tu manusia tidak boleh tanggung. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu lil kafir yawm al qiyamah, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih, fayaqul na'am, fayuqalu lahu qad su'ilta aysara min dhalik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata di hari akhirat esok ditanya kepada orang-orang kafir, akan ditanya kepada orang-orang yang bantah, yang engkar masa atas dunia ni. Di hari akhirat esok mereka ditanya, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih. Tuhan akan tanya semua orang yang bantah, yang masuk neraka ni. Tuhan kata, kalaulah sekiranya seluruh harta yang ada di atas bumi ni daripada emas, hak kamu punya. Kalau sekiranya atas dunia ni emas ada banyak mana, banyak tu hang punya. Kalaulah sekiranya semua emas yang ada di atas muka bumi ni jadi hak hang punya, akunta taftadi bih, adakah kamu sanggup bagi semua emas tu untuk nak tebus diri kamu keluar daripada neraka? Fayaqul na'am, jawab orang yang dah kena api neraka ni, dia kata ya. Apa saja, apa saja yang ada kat saya sanggup bagi semua dengan syarat bagi saya keluar daripada neraka ni. Maka dikata bagi orang ni, qad su'ilta aysara min dhalik, dikata bagi dia, sesungguhnya dulu diminta kepada kamu benda yang lebih mudah daripada tu, pun kamu tak boleh buat. Atas dunia dulu kamu diminta supaya infak sikit harta kamu untuk agama, bagi RM1. Sekali main masjid lepas RM1 dalam tabung, RM1 hang tak sanggup bagi. Hari ni hang sanggup bagi semua kekayaan yang ada dekat hang untuk keluar daripada neraka. Di atas dunia dulu sikit, Tuhan minta sikit, bukan Tuhan minta semua, Tuhan minta sikit. Sikit pun tak boleh bagi. Hari ni hang kata hang nak bagi semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan qala, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah? Qala, alaysa alladhi amshahu ala rijlayhi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah? Qala Qatadah, bala wa 'izzati rabbina, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, satu orang laki-laki daripada sahabat Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yawmal qiyamah? Dia kata, macam mana tadi Tuan kata, dia kata dekat Nabi, tadi Tuan kata di hari akhirat esok orang kafir Tuhan akan suruh dia berjalan atas muka. Di hari akhirat esok orang yang beriman berjalan guna kaki.
Tapi orang kafir Tuhan suruh jalan guna muka. Muka duk tomas atas tanah tu, duk esok jalan dengan muka. Demikian Allah menghina orang-orang yang bantah Allah masa atas dunia. Bila Nabi cerita benda ni di dalam kuliah dia, satu orang sahabat tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi yaumal qiyamah? Macam mana Tuhan nak buat bagi orang kafir ni berjalan atas muka? Dia tak terbayang macam mana muka nak guna buat berjalan macam mana. Dia kata, betul ke orang kafir akan kena azab macam tu? Macam mana kalau dah kata azab macam tu, dia nak berjalan lagu mana muka duduk atas tanah? Qala, Nabi kata, alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah? Nabi kata, bukankah Allah Tuhan yang berkuasa menjadikan manusia berjalan dengan kaki, dia juga berkuasa menjadikan orang kafir berjalan dengan muka? Jadi kita ada berjalan dengan kaki ni, siapa yang mentakdirkan kita jalan dengan kaki? Allah. Contoh kalau dulu Allah takdirkan manusia ni berjalan dengan tangan, sampai hari ni kita berjalan dengan tangan. Kalau ditakdirkan Allah manusia ni berjalan dengan tangan, kaki naik ke atas, sampai hari ni manusia akan berjalan dengan tangan, kaki naik ke atas, kalau itu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah tak buat lagu tu. Pasal apa? Pasal Allah dah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami buat manusia ni sebaik-baik kejadian. Tuhan buat kita dengan kepala duduk di atas, tangan, perut, kaki duduk ada di bawah, maka Allah bagi jadi kaki guna untuk berjalan, dan Allah jadi hidung kita turun ke bawah macam tu. Allah tidak buat manusia daripada kepala sampai kaki. Allah tak takdirkan dia berjalan dengan tangan. Hidung dia lagu duduk tadah yang hujan, ramai orang mati syahid nak main masjid. Hidung duduk tadah yang hujan masuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan manusia berjalan dengan kaki. Kalau Allah boleh takdir manusia berjalan dengan kaki, tak boleh ke Allah nak buat orang kafir berjalan dengan muka di akhirat itu? Nabi tanya balik lagu tu. Qala Qatadah kata, bala wa izzati rabbina. Kata dia, betul, memanglah demi kekuasaan Tuhan kami, Tuhan boleh buat begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu benda kita kena terima, Allah Tuhan kita ni dia boleh buat apa saja. Takkan nak bagi runtuh bentar, tak jadi buat konsert tu perkara kecil. Itu benda kecil. Lebih pada tu Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat kalau sekiranya Allah nak buat. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun asbara ala adhan yasma'u min Allah ta'ala innahum yaj'aluna lahu nidda wa yaj'aluna lahu walada wa huwa ma'a dhalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min Allah ta'ala. Tak ada siapa dalam dunia ni, tak ada siapa, tidak ada satu orang pun, tak ada siapa pun yang boleh sabar macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala sabar di atas sakit yang orang buat ke dia. Nabi SAW kata, nak cari satu manusia di atas dunia ni yang sabar. Sabar dengan azab. Azab maknanya kesakitan yang orang buat. Orang kata kat dia, orang fitnah dia, orang tahmah dia, orang buat khianat ke dia, macam-macam orang buat dekat dia. Tidak ada manusia di atas dunia ni yang boleh sabar macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sabar. Innahum yaj'aluna lahu nidda. Nabi kata, sesungguhnya manusia yang Allah buat di atas muka bumi ni, Allah buat dia, lepas tu dia kata dekat Allah, Allah ni ada nidda, Allah ni ada sekutu. Dia kata Allah ada bini. Siapa bini Allah? Dia kata mak Nabi Isa tu bini Allah. Ini satu pembohongan, satu pendustaan, satu benda yang sangat jahat yang orang kata ke Tuhan. Tuhan boleh dengar, boleh sabar. Wa yaj'aluna lahu walada.
Ada manusia yang Tuhan buat dia di atas dunia ni. Tuhan buat dia, Tuhan bagi rezeki dekat dia, Tuhan bagi kesenangan dekat dia, Tuhan bagi sihat dekat dia, Tuhan bagi macam-macam dekat dia. Dia kata dekat Tuhan, Tuhan ada anak. Dia kata, siapa anak Tuhan? Dia kata, Isa itu anak Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan boleh sabar. Wa huwa ma'a zalika yarzuquhum. Nabi kata, sedangkan dalam orang duk kata kat Tuhan tu, Tuhan bagi rezeki dekat depa hak duk kata ke dia. Orang kata Allah ni ada bini, orang kata Allah ni ada anak, orang kata Allah ni zalim, orang kata Allah ni dia turun Quran sesuai 1400 tahun dulu, lah ni tak sesuai. Macam-macam orang kata dekat Allah. Allah kata apa? Allah sabar. Bahkan Allah bagi rezeki dekat kawan hak duk kata tu. Lagi kata lagi kaya, lagi kata lagi sehat, lagi kata lagi besar, lagi kata lagi nampak hebat. Tuhan bagi dekat dia. Wa yu'afihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang ni semua takdir satu hari esok menyesal, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kalau dia kafir satu hari esok dia masuk Islam. Kalau dia orang Islam hidup bercakap merapu, cakap jahil, kata dekat Tuhan macam-macam, satu hari bertaubat, minta ampun kepada Allah, Allah ampun dia. Ni hak kafir ni macam-macam kata dekat Allah. Tiba-tiba satu hari esok mai satu petunjuk, satu hidayah Allah, dia nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut yang tu, Allah terima dia. Jadi dia macam hari dia dilahirkan daripada perut mak dia. Semua hak dia kata dulu cancel habis. Nak cari mana lagi Tuhan macam ni? Manusia hak jahat ni masa hidup di atas dunia, dia mengaku dia orang Islam, dia mengucap apa, semua buat cara Islam. Mekah pun pergi balik, arak dia ke darah, apa semua macam-macam dia buat. Benda dosa yang Tuhan tak bagi buat, semua dia buat. Satu hari menyesal, bertaubat, minta ampun kepada Allah, Allah ampun dia. Allah lupakan apa hak dia buat sebelum ni. Nabi kata, hampa tak akan jumpa manusia serupa ni. Tak ada. Yang ada Allah Subhanahu wa taala saja. Tuhan kita adalah yang macam ni. Begitu punya manusia duk gasak dia, macam tu punya manusia duk kata kat dia, begitu punya manusia duk sakitkan dia, macam-macam manusia buat dekat dia, Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki dekat dia. Kalau dia bertaubat minta ampun, Allah ampun dia. Wa yu'tihim, dan Allah bagi apa yang dia minta. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham apa tuan-tuan? Pintu rahmat duk terbuka. Manusia dia jahat macam mana pun satu masa dulu, kalau hari ni dia bertaubat minta ampun dekat Allah, bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala duk tunggu saja taubat daripada hamba dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapat kita faham daripada 4 hadis yang kita baca pada malam ini. Yang pertama sekali, jadilah hamba Allah yang tahu bersyukur dan menghargai segala nikmat, segala rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah kepada kita semua. Yang kedua, daripada hadis ni juga kita faham bahawa kalau sekiranya kita bantah Allah, kita derhaka Allah sampai mati, kita jadi orang yang derhaka Allah, Allah sediakan azab neraka untuk kita. Yang ketiga, daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa jangan tunggu sampai hari mati kita sampai, bertaubatlah sebelum mai hari mati. Siapa yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah bersedia untuk menerima taubat dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 6. Kita masuk bab ma jaa fi sifatil jannah wa na'imiha. Kita masuk satu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan nikmat yang ada dalam dia. Ketahuilah saudaraku bahawasanya bagi syurga itu ada beberapa nama. Syurga ni ada banyak nama. Dengan i'tibar kepada sifat dia. Dan yang dinamakan dengan dia itu satu jua dengan i'tibar zatnya. Syurga ni dia tempat Tuhan nak balas balik kebaikan orang-orang baik. Syurga adalah tempat Tuhan nak balas kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik masa di atas dunia. Cuma Allah kategorikan syurga ini berdasarkan kepada apa kebaikan yang dibuat oleh manusia masa di atas dunia.
Maka nama syurga itu ialah nama yang umum. Bila sebut kata jannah, sebut kata syurga, umum. Yang mencapai bagi segala zatnya itu dengan barang yang melengkapi atasnya daripada segala nikmat dan kesukaan dan juga puas hati. Nama kata syurga ni, siapa masuk dalam dia, garanti puas hati. Tidak ada seorang pun penghuni syurga masuk syurga tak puas hati. Tak ada. Bahkan yang dah ada masuk tu dah puas hati dah. Tuhan nak tambah lagi. Di kalangan penghuni syurga yang dah masuk syurga ni, dia masuk tu apa yang dia dapat tu benda yang unexpected. Satu benda yang orang lah kata unsangkable. Dia dah. Tak sangka punya benda. Dia tak sangka ni hak aku duk buat baik di atas dunia dulu macam ni. Tuhan nak balas kat aku. Tak pernah sangka macam ni punya balasan Tuhan nak bagi. Tiba-tiba macam ni Tuhan bagi. Dia rasa apa hak dia dapat tu cukup lah. Segala-galanya. Benda hak dia tak jangka pun ada. Nak minta apa lagi? Hak tak sangka pun Tuhan bagi. Tiba-tiba Tuhan mai tanya dia. Tuhan nak tambah lagi. Hak dia ada tu. Pendek kata, tak puas hati ni tak ada. Nak cari orang yang masuk syurga tak puas hati dengan apa yang ada dalam syurga, tak ada. Begitu. Dan telah berkata Al-Qurtubi, syurga itu ada 7. Dan yang lebih tinggi derajatnya iaitu Jannatu Adnin. Syurga ni ada 7. Ini ulama bubuh senarai. Yang pertama Jannatu Adnin, maka ialah tempat tinggal sekalian rasul dan syuhada dan as-siddiqin. Ini special untuk para anbiya, para syuhada dan golongan-golongan as-siddiqin, orang yang membenarkan agama Islam daripada awal sampai akhir hayat. Bagi dia Islam yang paling penting. Dan yang mengiringi syurga Adnin itu pada darjatnya ialah Jannatul Firdaus. Itu kategori kedua. Dan dia adalah taman di tengah-tengah segala syurga yang lain daripada syurga Adnin, dan yang lebih utamanya diikuti daripada Adnin, Jannatul Firdaus. Kemudian daripada itu Jannatul Khuld. Al-Khuld, khuldi makna dikekal. Kemudiannya Jannatul Na'im, kemudiannya Jannatul Ma'wa, kemudiannya Darus Salam, kemudiannya Darul Muqamah. Itu nama-nama syurga. Ada lagi nama lain yang disebut oleh ulama lain. Yang pentingnya syurga ni ada banyak. Kemudian lepas daripada itu dia cerita benda yang samalah tentang nama-nama syurga yang berbagai-bagai. Tuan-tuan terus tengok di bawah sekali. Dia ulang aja benda tu. Tengok di bawah sekali. Dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman last sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dia nak menjelaskan tentang syurga. Tak reti kita nak cerita pasal syurga ni, tak reti. Nak abang macam mana? Kita abang macam mana pun, itu bukanlah gambaran syurga yang sebenar. Macam mana kita pandai bercakap, pandai terang pun, itu bukan gambaran syurga yang sebenar. Kerana syurga jauh lebih baik daripada itu. Maka Allah sebut dalam Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka tiada seorang mengetahui akan barang yang aku taruh sembunyi bagi mereka itu daripada penyejuk mata hati. Tuhan kata tak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang reti betul-betul macam mana keadaan syurga yang aku taruh habuan orang yang nak masuk esok baru aku bagi kat dia. Tak ada seorang boleh cerita syurga secara tepat. Tak ada. Hanya boleh bagi gambaran lagu tu, lagu ni, boleh bagi gambaran aja. Tapi sebenar-benarnya macam mana, masuk esok baru tahu. Begitu. Dan tersebut di dalam satu hadis qudsi, firman Allah, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Maksud dia, telah aku sedia bagi segala hamba-hamba aku yang saleh itu barang yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang kata syurga ni mata tak pernah tengok. Satu orang kata, dia kata aku pergi Phuket cuti baru ni. Pantai dia, ayak dia cantik sungguh. Aku ingat syurga esok macam tu. Tak ada apa. Kalau syurga macam Phuket, baik kita pergi Phuket lah. Tak macam tu. Ma la 'ainun ra'at. Mata pernah tengok apa pun, yang tu bukan syurga. Syurga lebih pada tu.
Dia ni kata Phuket tak elok, aku pun pernah pergi dulu. Dia kata hang cuba main ke Pulau Tioman tengok sekali, hang tengok orang duk buat snorkeling apa semua ni di Tioman. Wah, yang dia kristal. Dia kata teranglah macam mana pun syurga bukan macam tu. Syurga lebih baik pada tu. Tempat paling cantik kita pernah tengok atas dunia ni, hak mana kita pernah tengok, tu semua bukan syurga. Syurga lebih pada tu. Tuhan kata. Dan tiada pernah didengar oleh telinga. Apa yang kita pernah dengar selama ni, yang kita rasa cukup sedap bila kita dengar, tak sedap lagi. Dalam syurga ada benda yang lebih sedap bila kita dengar. Oh tuan-tuan, sedap dengar ni macam-macam. Macam-macam. Telinga satu orang dengan satu orang tak sama. Ada satu orang dia dengar Ustaz Semai Hasim baca Quran, ayat-ayat merambun, tak sedap. Dia sedap lah, dia kata hambun. Baca surah Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi, tu dia tetek Ustaz Semai Hasim, Allah yarham. Baca, sedap dia kata. Dia duk cerai nak buat lagu tu tak dapat, dia kata dia minat jenis Quran. Bagi dia hak itulah paling sedap telinga dia dengar. Hak jenis syurah heboh ni satu pasal lah. Masing-masing telinga, masing-masing benda sedap. Apa pun benda hak kita dengar sedap di atas dunia ni, apa pun yang kita dengar sedap, tak sedap, nisbah kepada hak nak dengar dalam syurga esok, hak tu paling sedap. Begitu. Dan tiada pernah terlintas di dalam hati manusia. Apa yang kita teringat dalam hati dia, syurga esok gamak. Gamak tu semua bukan dia. Hak mana yang kita tak teringat tu, hak tu syurga. Maka disebutkan sifat-sifat syurga pada setengah ayat Quran dan hadis-hadis itu memberitahu dan memberi ingat juga. Ayat Quran yang cerita pasal syurga, hadis-hadis Nabi yang kita duk baca pasal syurga ni, ini semua hanya cerita nak bagi kita ingat. Kata ada satu tempat yang baik, kalau kita jadi orang baik, kita boleh masuk tempat baik itu. Takat tu aja. Tapi dia bukan menceritakan syurga sebenarnya. Kerana syurga hak sebenar, masuk esok baru tahu. Begitu. Maka dengarlah satu daripada hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat syurga itu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qulna ya Rasulullah, ma lana idza kunna 'indaka raqqat qulubuna wa zahidna fid dunya wa kunna min ahli al-akhirah fa idza kharajna min 'indik fa anatna ahaliyana wa shamimna auladana ankarna anfusana. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah berkata kami, ya Rasulullah, kenapa kami apabila ada kami hadir di sisi Tuhan hamba, mendengar apa ajaran dan nasihat Tuhan hamba, maka jadi lembut hati kami dan tak mau akan dunia lagi. Dan biar jadi kami daripada orang-orang akhirat, berbuat amal ibadah dengan bersungguh hati, junjung sebagaimana ajaran dan nasihat Tuhan hamba itu. Maka tiba-tiba apabila keluar saja sekalian hamba daripada sisi Tuhan hamba, maka kami bercumbu mesra dengan anak isteri di rumah, menguruskan hal makan minumnya dan berak kencingnya dan melatih dan mengajarnya. Kami cium dan kami kucup anak-anak kami, dan kami dendangkan dan nyanyikan dan melalaikan dan daripada menangis akan anak-anak itu dan sebagainya. Maka dengan sebab segala pekerjaan kami yang demikian itu, maka sudahlah kami menyalahkan diri kami kerana luput beberapa nasihat Tuhan hamba itu. Sahabat Nabi, ditanya Nabi. Sahabat Nabi, pergi jumpa Nabi, mereka cerita dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, awak kami jadi macam ni. Nabi kata, awak apa jadi macam mana? Tak, kami ni bila duduk di dalam majlis ilmu Nabi, duduk dengar Nabi duduk baca ayat Quran, duduk dengar Nabi duduk cerita itu ini dan sebagainya, bila duduk dengar tu hati ni jadi lembut. Keinsafan ni gerak masuk dalam hati. Sambil duduk dengar ni, sambil duduk berasa menyesal atas silap yang lepas, sambil duduk dengar ni, sambil duduk berasa bersalah, sambil duduk dengar ni, sambil duduk ingat aku tak mau buat dah benda tu, sambil duduk dengar Nabi duduk pesan yang tu yang ni, sambil duduk ingat kata aku lepas ni aku tak mau dah duduk terlibat dengan benda-benda tak elok ni. Insaf masa duduk dengar Nabi SAW duduk mengajar ni, masa tu insaf semua. Sahabat ni kata, tapi bila habis aja pengajian Nabi, kami balik ke rumah jumpa anak bini pergi duduk dalam rumah tangga, habis semua kami dengar daripada Nabi tadi, habis lupa semua sekali, kami jadi mangkap balik. Awak kami ni jadi macam tu, ditanya Nabi tentang benda ni.
Tuan-tuan, apa yang sahabat tanya Nabi ni, benda ni kita duk kenal ni. Benda ni ya. Malam ni nak tidur kita muhasabah balik tentang diri kita ni. Muhasabah balik. Ingat balik. Kita akan teringat, kita pernah satu masa dulu berasa lagu okey lah kita ni. Tapi bila fikir balik lah ni nampak mampu sikit. Ya begitu. Ingat-ingat balik kita pernah tahun lepas ke 2 tahun lepas ke apa, kita ingat-ingat balik aku masa tu tiap-tiap malam duk bangkit sembahyang malam. Kita ingat balik. Tahun lepas ke 2 tahun lepas ke ataupun 10 tahun lepas ke, kita ingat balik masa tu kita tiap-tiap malam bangkit buat sembahyang malam. Tapi ingat-ingat kita balik berasa lagu tahun ni sekali pun tak buat lagi ni. Semua orang tuan-tuan, semua orang melalui benda ni. Ingat-ingat balik satu masa dulu, tak hujan lagu ni, tak ada heran apa. Ceramah mengaji ni kira merata tempat kita ni. Tapi lah ni pokok hujan dia main tak kira. Manusia yang kata manusia ni dia melalui ni, keadaan-keadaan ni dia melalui. Ada satu waktu dia punya graf naik tinggi lah, tak tahu nak abang. Dia main satu waktu dia junah rapat. Manusia ni macam ni. Ada satu masa dia kira dia duk fikir ni hala ke akhirat, jaga agama duk. Yang tu punya dia main satu masa dia lempak pergi habis agama-agama ni. Main satu masa kalau forum perdana ehwal Islam ni penuh padang ni. Pakat main dengar. Lah ni Allah buat akbar. Penganjur kena katuk lampu, takut nampak tak ada orang. Dan saya ingat lagi dalam 4-5 tahun dulu kan. 4-5 tahun dulu. Zaman ehwal Islam Datuk Harundin, Ustaz Ismail Kamu, sampai zaman tu kan. Zaman tu forum perdana ehwal Islam tu. Tuan-tuan bayangkan masjid nak panggil satu ustaz main ceramah. Ustaz tu kata saya jadual saya penuh lah kecuali malam jemaat saja. Ustaz ni kata dia kata malam jemaat tak payah. Sebab kami nak tengok ehwal Islam televisyen. Tu dia punya tarikan dia masa tu. Hari ni kalau kita tanya forum ehwal Islam ni lah ni malam apa? Dia kata ada lagi dah lah ni. Dia jadi macam mana tu? Dia jadi tawak. Dia jadi tawak tak apa, dia hebiah. Dia jadi tak syok, dia tak ada dah kemanisan tu. Silap program tu ke, silap kita ke tak tahu, tapi something wrong somewhere. Ada benda tak kena tentang mana. Dia pergi jadi macam tu, dia pergi jadi tak tahu. Dalam masa yang sama, konsert apa semua ni sampai reban pagang lepas Rabu ni. Tuan-tuan, dia memang style dia macam tu. Bila hak agama ni ramai orang pi, hak belah ni tak ada orang. Tapi bila hak belah ni ramai orang pi, hak agama tak ada orang. Dia jadi macam tu. Hari ni sampai masjid, sampai jawatan kuasa masjid nak buat ceramah, takut. Bukan takut pasal masjid tak ada duit dalam tabung. Nak bagi sagu hati dekat penceramah bukan pasal tu. Duit tu ada berkenyah dalam tabung tu. Takut kau panggil penceramah mai orang tak mai. Panggil penceramah mai, orang nak mai dengar dosa dia semayang. Kawan nak ceramah ni pun tengok dosa. Dia bercakap pun jadi merapu nak marah kat tu punca. Pasal apa tuan-tuan? Dia melalui zaman tu, zaman gersang iman, zaman iman kering. Zaman satu dia jadi tawak. Jadi iman kita ni jadi tawak. Pasal apa? Pasal terlampau sangat kita dimomokkan dengan benda-benda hiburan yang melalaikan dan merugikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi pernah melalui benda ni. Walaupun tidak seteruk apa yang kita lalui hari ni, tapi atas kapasiti, atas sifat dia sebagai manusia, dia melalui benda ni. Sahabat kata, buatlah kami ni jadi macam ni. Pasal apa tak kena dengan kami ni ya Rasulullah? Masa kami duduk di dalam kuliah tuan, kami dengar, kami rasa semangat, kami rasa kami ni menyesal, kami rasa insaf, kami rasa nak berubah, kami rasa kami nak buat baik lepas badan ni, rasa macam tu. Tapi bila habis kuliah, balik ke rumah, tengok anak, tengok bini, tengok macam-macam benda ada dalam rumah, pelan-pelan benda ni dia hilang, dia cayang, dia hilang begitu aja. Semangat tadi sudah luntur. Keinsafan tadi sudah hilang, tak tahu pergi ke mana. Pasal apa ya Rasulullah? Pasal apa kami jadi macam ni?
Sahabat ni kata tidak boleh dikerjakan dan tidak dapat diambil kembali. Kami jadi macam tak boleh nak buat apa yang Nabi suruh tadi. Rasa macam tak boleh buat. Apabila didengar oleh Nabi SAW kata mereka itu yang demikian, maka dijawab oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, "Law annakum takununa idza kharajtum min 'indi kuntum ala halikum dzalik lazaratkumul malaikatu fi buyutikum." Maka sabda Nabi SAW, jikalau bahawasanya sekalian kamu ada jadi sekalian kamu tak kala keluar daripada sisi aku atas hal kamu lembut hati dan turut buat semua yang aku katakan itu, nescaya diziarah akan kamu oleh malaikat ke rumah kamu. Itu dia Nabi jawab begitu. Nabi kata kalaulah siapa pun yang main dengar aku cakap, balik-balik dia punya semangat ni tak luntur, dia balik-balik dia terus berubah jadi orang yang cukup baik. Kalaulah jadi benda yang macam ni, Nabi kata malaikat nanti turun mai jumpa hampa, malaikat nanti berguru dengan hampa. Maknanya apa? Maknanya Nabi nak apa? Manusia ni dia tak boleh lari daripada ni. Iman manusia ni apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah kata iman manusia ni yazid wa yanqus. Iman manusia ni tekoh-tekoh dia duk tambah, tekoh-tekoh dia duk kurang. Ini manusia. Kalau manusia sudah jadi macam mana, sekali aja dengar Nabi cakap, terus berubah jadi orang beriman, jadi cukup kuat beramal ibadat. Kalau manusia jadi macam ni, malaikat nanti turun mai jumpa hampa. Nabi kata malaikat akan suruh tangan jabat dengan hampa. Malaikat pun kagum dengan hampa. Manusia boleh jadi macam ni. Nabi kata manusia kalau sekiranya dia ada tekoh-tekoh iman naik, tekoh-tekoh iman turun, itu biasa bagi manusia. Itu biasa. Tapi kena kontrol, jangan duk turun selalu. Nabi bagi tahu macam tu kepada sahabat dia. Kata dia walau lam tuznibu laja Allahu bi khalqin jadid kai yuznibu fayaghfiru lahum. Dan jikalau tidak buat dosa sekalian kamu, pasti Tuhan akan datangkan satu makhluk baru supaya berdosa mereka itu dan minta ampun mereka itu atas dosa mereka, maka diampunkan Tuhan bagi dosa mereka itu. Kalau semua manusia sekali dengar ceramah aja terus berubah jadi baik, tak buat dosa langsung, Tuhan akan buat satu makhluk lain yang makhluk ni tekoh-tekoh buat pahala, tekoh-tekoh buat dosa. Tuhan akan buat lagu ni. Pasal apa? Pasal bila orang ni buat dosa, dia sedar kesilapan dia. Dia minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampunkan dia. Kita akan baca huraian dia sekali lagi. Pasal apa? Hadis ni salah dengar, salah faham. Begitu. Masalah. Dia kata Tuhan menjadikan orang buat dosa seperti yang tersebut di dalam hadis di atas itu. Kerana jikalau tidak dijadikan Tuhan orang yang membuat dosa, nescaya tergendalalah pula sifat Tuhan yang bernama Ghufran itu. Kalau tak ada siapa di atas muka bumi ni buat dosa, sifat Tuhan, sifat Ghufran, sifat pengampun Tuhan tak boleh guna. Semua orang baik. Tak ada siapa nak minta ampun dekat Tuhan, maka tak bergunalah sifat Ghufran, sifat pengampun Tuhan tu tak berguna. Tuhan kan begitu maksudnya. Kerana tidak terupa Ghufran itu melainkan dengan ada makhluk yang buat dosa. Kalau tak ada orang buat dosa, maka tak ada lah sifat pengampun Tuhan. Bila ada orang buat dosa, ada sifat pengampun Tuhan. Bagi orang yang buat dosa, yang bertaubat dan minta ampun pada Tuhan. Begitu. Tetapi janganlah pula siapa-siapa sangka hadis ini mempermudah-mudahkan hal buat dosa. Jangan pergi salah faham pula. Nampak tu? Itu yang aku dah buat dosa. Dia kata pasal hadis tu kata kalau aku tak buat pun susah, Tuhan nak kena buat makhluk lain. Ini sudah celaru. Ini sudah celaru. Bukan itu maksud hadisnya. Bukan itu maksud. Jangan salah faham. Dia kata jangan ada orang pula. Dia kata nampak dandan hafal hadis ni malam ni juga. Lagi tak ingat, tak mau tidur. Pasal apa? Pasal nak buat hujah untuk nak mempertahankan dia buat dosa. Bukan itu maksud dia. Maksud dia Allah nak bagi tahu nama kata manusia ni dia tak boleh lari daripada kelemahan dia sebagai manusia. Buat silap, buat dosa, buat salah. Cuma manusia yang buat salah, yang buat silap, yang berdosa ni dia kena segera ingat kata benda yang dia buat ni salah, minta ampun kepada Allah, bertaubat dia atas dosa dia.
Bila dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, maka terserahlah sifat ghufran, sifat pengampun Allah kepada orang yang berdosa yang minta ampun kepada dia. Tapi manusia diingatkan supaya elak daripada buat dosa. Walaupun Tuhan tahu manusia kok mana pun dia akan terbuat juga dosa. Begitu maksud dia. Dia kata dengan makna siapa buat dosa lalu diampunkan oleh Tuhan. Bahkan hadis ni menerangkan dan memberitahu, jikalau sekiranya sekalian kamu wahai sahabat Nabi tak buat dosa, pasti juga Tuhan jadikan makhluk yang buat dosa itu supaya zahir sifat Tuhan yang bernama ghufran itu. Maka apabila taubat orang yang salah, maka zahirlah Tuhan itu sifat yang bernama menerima taubat itu. Itu maksud dia kata. Maka tidaklah makna hadis ni nak menyuruh berbuat dosa dan memecutkan manusia kepadanya, yakni kepada dosa. Jangan salah faham. Bila buat silap, kita kena terima manusia memang buat silap. Kita dengan anak kita pun serupalah. Kalau dia buat silap, tak boleh kuih ambil dia, rendam dalam air hangat apa, tak boleh. Pasal apa? Atas sifat manusia, dia mesti ada buat silap. Bila buat silap, kita nasihat dia, kita marah dia, dan kita mau dia menyesal atas silap dia, dan kita mau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menerima bahawa dia adalah manusia. Manusia kadang-kadang buat silap. Dan mustahil manusia langsung tidak buat silap, kecuali orang-orang yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala dia maksum daripada kesalahan. Sambung hadis tu, dia kata qala qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalq qala minal ma'. Kata Abu Hurairah telah berkata aku kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, daripada apa dijadikan makhluk? Abu Hurairah tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, manusia makhluk ni jadi daripada apa? Yakni sekalian benda yang bernyawa jadi daripada apa? Maka jawab Nabi, minal ma', yakni dijadikan daripada air. Nabi jawab dekat Abu Hurairah, makhluk yang bernyawa dijadikan daripada air, iaitu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dalam Quran ada sebuah ayat tu, dan kami jadikan daripada air tiap-tiap suatu yang hidup. Benda yang hidup semua dia dijadikan daripada air. Itu ayatnya begitu. Maka lafaz ayat dalam Quran itu umum. Tuhan cuma sebut semua benda yang hidup jadi daripada air. Air apa? Itu maksud dia. Benar ia atas air mani. Dia kata boleh kita kata yang dimaksudkan di dalam ayat tadi, dan kami jadikan setiap benda yang hidup itu daripada air, maksudnya daripada air mani. Ada orang tafsir macam tu. Maksud ayat tu ialah air mani. Ataupun ayat yang turun daripada langit, iaitu ayat hujan. Hak mana satu? Inilah kadang-kadang tuan-tuan, dia mai berbeza pendapat di kalangan ulama-ulama yang ada dalam soal yang macam-macam ni. Perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran itu, tafsiran yang dibuat oleh ulama-nya berbagai-bagai. Maka timbullah perbezaan pendapat di kalangan ulama. Dalam soal ni, dia tak melibatkan hukum, tetapi dia melibatkan perbahasan di kalangan ulama. Yang kata setiap benda yang bernyawa jadi daripada ayam. Ayam apa? Sebahagian ulama kata maksud di situ ialah ayam mani. Manusia semua jadi daripada ayam mani. Sebahagian ulama pula kata dah, bukan maksud di situ ayam mani, maksudnya ayam hujan. Setiap benda yang bernyawa tak boleh hidup kalau sekiranya tak ada ayam hujan untuk kita nak guna sebagai sumber hidup. Ada dua tafsiran. Maka dengan kerana telah ditafsirkan oleh mufassirin, oleh ulama tafsir, maknanya dan kami hidupkan dengan ayat yang turun dari langit akan tiap-tiap suatu daripada binatang, dan masuk padanya tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok kayu, kerana ayat adalah sebab bagi hidup tiap-tiap suatu. Ini ulama tafsir yang kata ayat di situ maksudnya ayat hujan. Dia kata semua benda bernyawa, bukan manusia saja. Dia kata pokok pun bernyawa. Itu sebab pokok boleh mati. Pokok tu dia hidup pasal dia masih bernyawa. Bila dia mati, dia sudah tidak bernyawa. So dalam hal ni bukan manusia saja yang bernyawa, binatang pun bernyawa. Dalam hal ni pokok pun bernyawa. Kalau sekiranya pokok pun masuk dalam benda yang bernyawa, kata ulama tafsir ni, makna ayat dalam ayat tadi ialah ayat hujan. Itu satu golongan. Dan telah berkata setengah daripada mufassirin, setengah daripada ulama tafsir pula kata makna ayat itu bahawasanya tiap-tiap suatu yang hidup itu iaitu dijadikan daripada ayat.
Dan kata qil maknanya air mani. Ini golongan yang kata maksud air tadi ialah air mani. Maka atas tafsir ini telah ada orang bantah dengan katanya tafsir ini menyalahi ilmu pengetahuan. Dia kata maksud air di situ air hujan, bukan air mani. Kalau kata air mani ini menyalahi ilmu pengetahuan. Ini yang satu lagi kata. Kerana sesungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan setengah daripada yang hidup itu tidak daripada air mani. Ini hujah dia. Bukan semua manusia jadi daripada air mani. Kita tak cakap lagi tentang pokok-pokok yang hidup ni. Kita cakap pasal manusia dulu. Dia kata manusia pun bukan semua jadi daripada air mani. Seperti Nabi Adam dan Nabi Isa dan malaikat dan jin. Dia kata Nabi Adam tak dijadikan daripada mani. Dia kata Nabi Isa tidak dijadikan daripada mani. Malaikat pun benda hidup. Dia kata sebab sebelum berlaku kiamat, malaikat pun kena mati juga. Maknanya malaikat pun benda hidup. Malaikat tidak dijadikan daripada mani. Jin pun macam tu, tak dijadikan daripada mani. Jadi mana boleh kita kata maksud ayat tadi, ayat itu ialah ayat mani? Tak best. Dia kata, maka dijawab orang pula akan bantah ini dengan katanya adalah Adam dan Isa dan malaikat dan jin itu keluar dia daripada jalan ghalib. Ulama yang kata maksud ayat tadi ialah ayat mani, dia kata dah, itu bab lain. Dia kata bab Nabi Adam, bab Nabi Isa, bab malaikat, bab jin, ini dia kata special case. Dan ini yang kata ulama berhujah. Khilaf yang seumpama ini tidak membawa kepada rosak akidah. Tidak membawa kepada rosak akidah. Khilaf dalam perkara-perkara yang macam ni, khilaf dalam soal furu' sahaja. Tapi dia nak cerita kata berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam soal-soal yang macam ni. Maka disebutkan oleh Quran itu ialah yang berlaku pada kebanyakan, dia kata. Dan berlaku sebagaimana biasanya. Yang ni kebanyakan orang di atas muka bumi ini dijadikan daripada ayam ataupun kekalnya dengan ayam, dia kata. Itu hujah yang diberikan oleh dua pihak. So kita hari ini pula kita nak ikut yang mana? Kalau kita rasa lebih selesa dengan maksud ayat di situ ialah ayat hujan, maka kita pakai yang tu. Tak jadi salah tang mana, bahkan itu nampak lebih mirip kepada tepat. Begitu. Kata Abu Hurairah lagi, qulna al-jannatu ma bina'uha. Qala labinatun min fiddah wa labinatun min zahab wa milaquha al-misk al-azhar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa turbatuha az-za'faran. Bertanya lagi kami kepada Nabi SAW, kata kami bermula syurga itu daripada apa dibangunkan dia? Sahabat tanya Nabi, syurga ni buat pada apa? Syurga ni buat pada apa? Dia lagu rumah kita atas dunia ni kan, buat daripada bata merah, buat daripada semen, buat daripada kayu. Macam tu juga ke syurga di sana esok ni. Dia konsep dia apa? Konsep dia kondo kan? Orang lah dia tak dah otak cerdik campur tiga suku. Walau sikit jadi dia punya soalan. Orang lah ni punya soalan lagi dahsyat. Dia kata syurga ni betul-betul dia kata what type of accommodation. Dia kata jenis penginapan yang macam mana. Dia kata is it some sort like chalet? Dia boleh sembang pasal syurga dekat apa nama coffee bean. Dia sembang tajuk ni. Is it some sort like chalet? Oh, macam tu yang tu sembang. Susah kita nak beradab dengan buat-buat ni. Sahabat Nabi dulu tanya cara basic lah. Dia kata, ya Rasulullah, kau banyak duk cerita, Tuan banyak duk cerita pasal syurga, pasal apa. Kami ni eager to know lah, kami pun nak tahu lah. Syurga ni betul-betul dibuat daripada apa? Apa material material, bahan yang digunakan untuk buat syurga ni? Apa dia? Sabda Nabi, iaitu batanya daripada perak dan bata daripada emas. Nabi kata, puja Tuhan. Yang kata rumah ni, yang kata banglo, yang kata mahligai, yang kata istana dalam syurga ni, bata dia tu daripada emas dan perak. Alah, kalau buat lagu tu dia pamer tak tahu apa jadi. Beg tangan pun dia rabut tarik sampai. Oh, tak tahu. Kalau ada orang tidur buat rumah lagu tu, bakit-bakit bagi duduk tinggal katil duduk tengah rumah, din kawan dia peruntuh habis, dia angkut pergi pasal bata daripada emas, bata daripada perak, nak tunggu lagi. Beg tangan tu dia pergi tarik.
Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa nak jadi tuan-tuan? Apa nak jadi? Kan? Kena duduk, kena bincang, panggil alim ulama, bijak, pandai, cerdik, pandai, mai duduk bincang ni, tang mana tak kena ni duduk jadi kosot lagu ni. Ada yang sampai tarik baik tangan kawan ni tak mau lepas baik tarik, dia buat kolong pisau pula teteh tangan guntung hobi. Apa ni, manusia ke apa ni, badak zumbu ke apa ni yang duduk samun baik orang ni, awak pergi jadi sampai macam ni. Atas masjid ni pun kena satu masa dulu. Jawatankuasa masjid beritahu kat saya, atas masjid ni pun ada kena. Mai semayang orang perempuan yang duduk depan ni, tepi dengan depan terai duduk dalam depan ni, duduk semayang, bubuh beg di depan tu, duduk semayang. Bila kipas angin pupui, terai mai kat dia lagu tu. Terai turun tengok, beg duduk ada lagi. Tak tahu dah pun tuan-tuan tahu dah apa akan jadi selepas tu. Atas masjid, dia naik main lagi. Angin pupuk pula naik, turun-turun tak ada. Kawan ni semayang jadi lagu mana? Lohong 3 ke 4 pun tak tahu. Dia kata ni beg hilang. Atas masjid pun ada lagi penyamun naik main lagi. Apa nak jadi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita. Syurga itu tak ada. Kaki ragut, kaki apa ni semua tak ada. Maka pada ketika itu mahligai, istana apa semua ada dalam syurga ni. Nabi kata labinatun min zahab, bata dia tu daripada emas. Walabinatun min fiddah, bata daripada perak. Bukannya perak yang maklum kita di atas dunia ni. Nabi kata bila aku sebut fiddah, bila aku sebut perak, hangpa jangan duk ingat perak, lagu cincin perak hangpa duk pakai tu. Ini perak syurga. Ini perak syurga. Bila sebut perak, bila sebut emas, bila sebut arak dalam syurga, dia bukan macam perak, bukan macam emas, bukan macam arak atas dunia. Ini cerita syurga. Syurga punya cerita lain, tak sama dengan dunia. Cerita syurga ni cerita jauh lebih baik daripada ada di atas dunia dulu. Maka bata yang digunakan untuk buat binaan dalam syurga ni, bata daripada emas, daripada perak, emas, perak, syurga punya. Maknanya kualiti ni tak tahu nak abang benar. Begitu. Dan bukannya pula emas yang maklum pada kita di dunia ni. Dia kata bahkan ialah emas perak cara syurga. Dia kata. Begitu. Dan lepah yakni simen. Simen ataupun barang penampal dinding syurga itu ialah kasturi yang keras. Dia tak pakai semen Taiping ni, dia tak pakai. Dia pakai simen tu, simen yang dia buat do plaster bata emas, bata perak dari tu daripada kasturi. Bukan sahaja dia berfungsi sebagai simen, tetapi dia juga berfungsi sebagai perfume. Wangi lagu tu. Itu yang Nabi habang dah tadi ni. Benda ni hampa ingat pun tak boleh. Benda Allah sedia dalam syurga ni hampa cuba ingat pun tak boleh. Sebab semua benda hampa ingat itu bukan syurga. Syurga pi sana baru hampa tahu apa dia. Tapi hadis duk mai dekat kita. Hadis ni cuba nak terang. Nak kata syurga ni, Allahu Akbar. Satu tempat, siapa pergi duduk pun, tak akan ada seorang yang tak puas hati. Begitu. Harum baunya. Dia kata, dan anak batu yang di atas buminya, iaitu magnikam dan yakut. Anak batu, hadut tabung buat landscaping syurga ni. Anak batu tu bukan diambil daripada Sungai Yan. Anak batu tu dia kata daripada batu permata, magnikam dan yakut. Allah tuan-tuan, kalau kita rumah kita lah, katalah dekat depan ada rumput-rumput sikit tu, kita pergi tabung batu hak manik koran duk jual batu cincin tu. Yang tu pun Allah bangkit-bangkit pagi esok putu dia kutip habis dah. Ini dia kata magnikam dan yakut. Tak tahu nak abang. Permata ni, ada kot di laman rumah tu, permata. Begitu. Dan tanah syurga itu iaitu kumkumah. Benda wangi. Tanah tu pun berpewangi, semerbak wangi aja. Kita ingat beli orang tua-tua dulu. Tepi rumah dia tanam pokok apa? Pokok melong, pokok bunga melong, pokok cempa, bunga cempa, pokok kemboja. Dia tanam pokok apa nama anggrek. Semua tu malam-malam tak gaduh duk pasang MBPO, tak gaduh. Yang ni nanti tu macam yang duk masuk ke dalam rumah sambil duk tidur tu duk bau wangi, bau bunga cempa, bau bunga melong. Orang tua-tua dulu.
Kita lah tanam pang merah, bukan ada bau apa. Pasal Cina kata feng shui aja yang kita pergi tanam tu. Nampak? Di akhirat itu Allah ambil kira benda ni semua. Wangi dia ni natural. Bau kasturi, bau kumkuma, wangi natural gitu. Saya kata. Maka sabda Nabi SAW lagi, man dakhalaha yan'am wala yab'as wa yakhlud wala yamut wa tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Maka siapa masuk syurga bersedak-sedak dan bersuka-suka dan bersenang-senang diri selama-lamanya. Nabi kata aku nak buat kat hamba satu saja. Siapa juga ditakdirkan Allah masuk syurga, dia masuk memang dia senang hati. Apa satu ghaflah, satu apa benda duk jadi gelisah, resah duk, apa pun tak ada. Masuk tu betul-betul senang hati. Nabi kata. Dan tiada kena kefakiran, dan tiada kena kemiskinan, dan tidaklah dia jadi berhajat, dan kena dan kepenatan, dan kesusahan, dan kesakitan, dan kesempitan, dan seumpamanya, dan kekal selama-lama di dalamnya. Itu dia. Duk dalam tu miskin pun tak gaduh fikir, duit tak ada, tak gaduh fikir, apa pun tak gaduh fikir. Duduk senang, apa teringat Tuhan bagi semua. Tak gaduh fikir hari ni nak pergi kerja, tak gaduh fikir esok nak turun ke laut, tak gaduh fikir nak pergi merkik petang, apa pun tak gaduh fikir. Duduk dalam tu, duduk senang saja. Dan tiada mati, dan tiada buruk pakaian mereka itu, dan tiada binasa kemudaan mereka itu. Duk muda ting-ting, dia kata. Dia kata terang tantang, dia kata muda ting-ting. Apa maksud dia pun tak tahu. Dia kata duduk dalam syurga tu. Tak tahu lah, dia tak boleh nak bayang. Oh tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala janji sampai lagu tu, kalau kita mau tukar kita jadi orang baik, itu ya. Jadi orang baik. Orang baik ni orang apa? Orang yang Quran kata apa dia buat, Nabi kata apa dia ikut. Orang baik. Bukan dia ikut dari segi sembahyang, puasa, zakat, haji dah. Dia ikut semua akhlak apa yang ada dalam Quran, akhlak apa yang disuruh oleh Nabi, semua dia ikut. Semua apa yang dia cuba sedaya upaya ikut, esok dapat semua benda ni. Masalah dia kata kekal tinggal dalam syurga tu ada mendapat iskal. Dia kata bila ada hadis tadi kata orang yang masuk syurga ni dia kekal dalam syurga. Ada orang jadi muskil. Kalau dah kata masuk syurga, lepas tu kekal selama-lama dalam syurga, kekal kira lagu nak jadi Tuhan ke apa lah. Ada satu kaki biol yang dipikir macam tu. Dia kata, jadi makna, dia duduk main kacau. Dia baca ayat Quran cerita orang kafir kalau masuk neraka khalidina fiha abada. Dia duduk dalam neraka itu kekal abada, selama-lama. Maknanya dia duduk hidup tapi duduk dalam neraka kafir. Demikian juga orang yang beriman, dia kekal di dalam syurga selama-lama. Makna masuk syurga tu kira tak mati dah. Kalau tak mati kira Tuhan dah. Dia rumah dulu. Dia kata benda ni menjadi iskal, menjadi satu muskil di kalangan sesetengah orang. Kerana kekal hidupnya itu sebagai kekal hidup Tuhan. Nampak? Ada kawan dia duduk main fikir macam tu. Dia kata jadi lagu mana dia dah. Lagu tu. Dah dia kata kalau dah macam tu apa beza kita dengan Tuhan lah. Dia duduk nak main puasa. Kalau tak mati dia kata, kacau ni. Dah dia kata ni malaikat maut nak buat kerja apa dah. Benda tu orang tak suruh hang fikir, yang hidup fikir buat apa. Tuan-tuan, kadang manusia ni tuan-tuan, kan manusia ni benda Tuhan suruh dia buat tu dia tak fikir nak buat. Dia duk fikir benda yang bukan kerja dia. Dia duk fikir ni. Dia kata dia ni jadi menteri, dia buat apa? Dia lebih marah kalau dia jadi menteri, dia buat apa? Dia tahu lah apa dia nak buat, hang pergi buat kerja hang. Macam tu cerita dia. Manusia ni dia suka fikir. Dia tengok kau ni, dia ni boleh buat rumah sampai lagu ni, pagang saja apa pun nak 10,000 ke 100,000. Dia cari duit tang mana? Itu bukan kerja hang. Dia pergi menjaga apa-apa, mana kita tahu. Takkan dia pergi buat menjaga halal punya, yang kita pergi duduk jadi fikir macam-macam sampai sakit kepala pasal apa? Hang tu masalah, hang tak ada kerja tu, hang duk fikir benda ni, hang pergi buat kerja. Dia ini kadang-kadang manusia benda ni dia anti-main. Benda ni dia bawa main kat kita sebagai satu perbincangan. Dia kata bila hadis Nabi kata orang yang masuk syurga ni dia kekal dalam tu selama-lama. Makna tak mati dah dia di dalam syurga ni.
dia timbul satu iskal, dia timbul satu benda muskil. Kerana kekal hidup itu sebagaimana kekal hidup Tuhan. Dia duduk main macam tu. Kerana Tuhan pun hidup dengan kekal, dan ahli syurga itu pun hidup dengan kekal juga. Dia duduk tengok dua tu. Jadi kata ni macam mana ni? Maka telah dijawab oleh ulama akan muskil itu dengan kata dia tidak serupa dengan kekal hidup Tuhan. Walaupun kita dah masuk syurga, kita akan kekal tak mati sampai bila-bila, tak mati kita tu tak sama dengan Tuhan. Ulama kata tak sama. Kerana Tuhan itu kekal hidup dengan sendiri. Tuhan yang qiyamuhu binafsi. Dia tak berhajat kepada siapa untuk nak mengekalkan dia. Itu Tuhan, dia kata. Dan orang-orang isi syurga itu tidak kekal hidup dengan sendiri. Bahkan Tuhan yang mengekalkan dia. Itu beza dia. Manusia kita ni esok dah masuk syurga, kita kekal di dalam syurga. Kekal bukan kata kekal jadi Tuhan. Kekal kita tu atas kehendak Tuhan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia kekal dengan sendiri dia. Begitu. Dia kata summa qala, sambung hadis itu, summa qala salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'im hina yufṭir wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqa al-ghamam wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqulu Rabbu 'azza wa jalla wa 'izzati la ansurannak walau ba'da hin. Maksud dia kemudian sabda Nabi SAW lagi. Ada 3 golongan manusia yang apabila berdoa mereka ini tiada ditolak, Allah Ta'ala akan doa mereka itu. Sekali Nabi terang. Dalam kuliah Nabi ini, Nabi terang tentang benda ni. Tadi cerita pasal surga, sahabat tanya Nabi surga ni binaan buat daripada apa-apa semua, bagi tahu bata, buat bata tu sendiri mah perak, simen dia daripada kasturi, apa semua cerita. Last Nabi bagi tahu yang ni. Nabi kata aku nak tambah satu benda dekat hangpa. Aku nak bagi tahu dekat hangpa, Nabi kata salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia kalau depa angkat tangan minta doa, Tuhan tak akan tolak doa depa ni. Nabi pergi tambah benda ni. Pertamanya doa imam yang adil. Yang ni doa raja orang Islam yang adil, iaitu yang menjalankan sebagai yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi pemimpin, dia pemimpin yang adil. Adil maksudnya bukan kata dia ni bagi rumah murah sebiji, dia ni pun bagi rumah murah sebiji. Bukan itu maksud adil. Adil di sini maksudnya apa? Tuhan suruh apa, itu yang dia buat. Kalau Tuhan kata Quran, dustur, perlembagaan, dia anggap Quran sebagai perlembagaan. Apa juga benda yang nak buat di bawah pemerintahan dia ni, kalau bercanggah dengan Quran, batal semua. Kita kena ikut Quran. Kerana Quran itu dusturuna, itu perlembagaan kita. Kalau dia satu orang ketua, satu orang pemerintah, satu orang raja yang macam ni, dia angkat tangan minta, Tuhan tentu bagi apa yang dia minta. Gitu. Yang kedua, orang yang puasa, berdoa dia akan apa-apa yang dia kehendak pada waktu buka puasa. Orang yang puasa, masa nak buka puasa tu dia minta apa pun, Tuhan akan bagi. Gitu. Yang ketiganya, doa orang kena zalim dirinya dan hartanya dan anak isterinya dan sebagainya. Dia orang mazlum, orang kena zalim. Diri dia sendiri dizalimi. Dia tak buat salah, tiba-tiba macam manakah silap mata sudah jadi, dia sudah jadi bersalah. Walhal dia sendiri tahu dia tak buat benda yang dituduh tu, walhal Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui dia tak buat benda yang ditohmahkan kepada dia ni. Tapi tah macam mana silap tah mana, dia telah terhukum di atas dunia ni sebagai orang salah. Dia angkat tangan minta, Tuhan tak tolak doa dia. Begitu. Maka diangkat akan segala doa itu ke atas ramang, ke atas awan. Doa yang 3 golongan ni minta, doa tu naik pergi, yakni diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dia, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Doa dia tu naik tu, pintu langit Allah suruh buka, doa tu nak naik. Dan berfirman Allah Azza wa Jalla, demi kemuliaanku, Tuhan kata wa izzati, demi kemuliaanku pasti aku tolong akan engkau. Masa dia doa tu, masa tu Tuhan kata wa izzati, demi kemuliaan aku, la ansurannak, aku garanti akan tolong hang. At the moment dia angkat tangan minta tu, pada masa dia angkat tangan minta, ya Allah aku kena zalim, kalau betul dia kena zalim,
Pada masa dia minta tu, doa tu naik. Allah suruh buka pintu langit. Doa tu dipersembahkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tu juga Allah kata wa izzati, demi kemuliaan aku. Tuhan kata la ansurannak, aku tentu akan tolong hang. Tuhan kata walau ba'da hin, jikalau kemudian daripada satu masa yang lanjut sekalipun. Tuhan kata walaupun aku tak tolong lah, satu hari aku akan tolong hang. Ini benda kita kena faham, tuan-tuan. Kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata dia ni betul keurusan. Tak, kalau hang fikir tengok. Kalau betul dia ni kena zalim, awal dia duduk kena dulu tu. Ada orang cakap begitu. Kalau betul dia kena zalim, kenapa Tuhan tak tolong dia? Kita duk pergi mengaji di masjid, duk dengar apa macam-macam, duk kata kalau orang kena zalim dia doa mesti makbul. Awal. Tak boleh kata begitu. Pasal apa? Malam ni kita jumpa hadis ni. Orang yang kena zalim angkat tangan berdoa, doa dia dipersembahkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wa izzati, demi kemuliaan aku la ansurannak, aku tentu akan tolong kamu walau ba'da hin, walaupun satu tempoh masa yang lama kemudian baru aku tolong, tolong aku tetap tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya kalau dia tak dapat tolong daripada Allah, dia kena zalim dan dia tak ditolong oleh Allah masa akhir dunia, akhirat Allah limpahkan ganda kepada dia. Kata dia di sini, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis isnadnya tidak kuat dan tiada ia di sisi aku muttasil. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi sifati ghuratil jannah. Kita akan masuk satu bab yang membicarakan masalah bilik-bilik syurga. Di syurga dia ada istana, dalam istana ada berapa bilik, akan diterangkan di dalam hadis Nabi SAW. Dalam tiap-tiap satu bilik itu apa Allah sediakan, dia akan cerita. Dalam tiap-tiap bilik itu apa Allah akan sediakan, jacuzzi kah, apakah yang disediakan tu. Jacuzzi dia tak sebut dalam hadis, tapi lebih pada jacuzzi, nanti duduk tunggu di sana. Dan dibaca apa cerita tentang bilik-bilik syurga. Apakah nikmat yang menunggu kita di dalam bilik syurga, dan apa benda yang kita tak pernah teringat masa di atas dunia ada di dalam bilik syurga ni. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa pada bulan depan. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, bulan lepas kuliah batal, kita terlupa beritahu bulan sebelum tu. Jadi tuan-tuan ambil ingat satu, cuti sekolah kira kuliah cuti. Dia punya formula dia macam tu. Cuti sekolah kira sekolah, bila cuti sekolah kira kuliah cuti. Jadi kalau saya terlupa sendiri kena ingat macam tu. Kecuali kalau public holiday. Kalau public holiday apa semua, kuliah kita jalan lah. Kalau cuti sekolah, cuti. Pasti anak-anak kita pun cuti, nak kena juga tengok mereka ni. Dan jadi saya sekali lagi minta maaf kerana saya dimaklumkan ada sebahagian daripada tuan-tuan yang tak dapat berita tentang pembatalan kuliah dan saya rasa sangat bersalah apabila masjid hubungi beritahu. Saya rasa tak syok, rasa cukup tak syok. Lepas kita tahu orang dekat-dekat dan dapat tahu yang ni saya ingat oleh daripada Kuala Nerang, Kubur Panjang, Tanjung Dawai, tak syok. Dan kalau ada yang tu terkata apa kat saya kata tak ada apa-apa lah, kira clear. Kadang tuan-tuan tak boleh cakap benda ni kan, benda ni dia lagu tu kan. Tak perlu, tak ada bulan lepas begitu misalan lagu tu kan, kira malam ni tak ada apa-apa, kira tak ada apa, langsung kira tak ada apa-apa. Saya pula kira bersalah, saya minta maaf lah. Ada kesilapan yang berlaku. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.